warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad Nabiyyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salami wa azkas salawat. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan bersedialah untuk menentang lawan kamu dengan apa-apa jenis kekuatan yang mampu kamu sediakan. Yang dihormati saudara pengurusi tetap, Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Mursyam Parti Islam Sembilan Siapas, Ashabul Fadilah, ahli-ahli Majlis Syura Ulama, yang dihormati Timbalan Presiden, yang berhormat Naib Presiden, Ketua-Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat dan Dewan Himpunan Penyokong PAS, Datuk Susah Agung, yang berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Aizan Abdul Razak selaku Pesuruhjaya Negeri Tuan Rumah, yang berhormat Pengarah Program Datuk Mahfuz Omar, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Pesuruhjaya Negeri, para pemimpin yang datang dari seluruh pelosok negara, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita berhimpun pada pagi yang pernah berkat ini merupakan pimpinan Parti Islam Malaysia PAS yang bersedia menyertai Pilihan Umum ke-13 bersama-sama Pakatan Rakyat dengan matlamat untuk membentuk kerajaan yang dapat menunaikan amanah dengan baik, berpandukan petunjuk Allah, dengan menumbangkan barisan nasional. Seterusnya, mendirikan sebuah pemerintahan yang adil dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tiba masanya barisan nasional diundurkan, kerana tempoh masa terlalu panjang sehingga terdedah banyak kesilapan memalukan ke
kalau dibiarkan berterusan, menambahkan lagi perkara-perkara yang membebankan rakyat dan membanyakkan lagi dosa-dosa pemimpinnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sejak mencapai kemerdekaan, pilihan raya umum kali ini adalah peluang terbaik bagi PAS untuk merealisasikan cita-cita murni tersebut. Justru itu saya menyeru seluruh ahli-ahli PAS dan pendukung kebenaran supaya bersiap sedia ke arah itu. Dalam menghadapi raya umum kali ini, seluruh ahli PAS perlu bersedia dari segi rohani dan jasmani, dan juga dari segi dalaman organisasi dan luaran. Kerana pertemuan dalam pilihan raya kali ini mungkin paling sengit akan kita hadapi. Mari kita mengambil iktibar bagi melengkapkan diri kita dengan peringatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada panglima tentera Islam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam menghadapi empire Parsi kuasa besar dunia di zamannya sebelum meletusnya pertempuran Al-Qadisiyah. Antara lain menegaskan, fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnad bi taqwallahi ala kulli hal, fa inna taqwallahi afdalul 'uddati ma'al adu wa aqwal makidati fil harb, wa amuruka wa man ma'aka an takunu ashadda ihtirasan من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. Maksudnya, sesungguhnya aku memerintahmu dan seluruh anggota yang bersama-samamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan. Sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik persediaan dan sebaik-baik strategi yang terkuat dalam medan perjuangan. Aku perintahkan engkau dan siapa jua yang bersamamu bahawa kamu mestilah benar-benar berwaspada daripada maksiat yang tercetus di kalangan kamu sendiri, lebih dari maksiat musuh-musuh kamu. Sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota kamu lebih ditakuti ke atas mereka berbanding dosa musuh-musuh mereka. Sesungguhnya orang-orang Islam diberi kemenangan dengan maksiat yang dilakukan oleh musuh mereka kepada Allah. Jika tidak demikian, tidaklah kita memiliki kekuatan untuk mengatasi mereka. Kerana bilangan kita tidaklah sama berbanding jumlah bilangan mereka. Dan persediaan material kita juga tidaklah sama berbanding persediaan material yang mereka miliki. Andai kita juga turut melakukan maksiat sebagaimana mereka melakukan maksiat, nescaya mereka lebih kuat dan hebat daripada kita. Di sinilah
rahsia persediaan mengikut qadar kemampuan kita. Dengan ikhlas, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu dengan kekuatan apa yang kamu mampu bagi menghadapi lawan kamu. Bersedialah dengan kemampuan yang ada dengan ikhlas. Jangan sembunyikan kemampuan. Sekiranya kita menyediakan kekuatan dengan kemampuan yang sungguh ikhlas, walaupun tidak seimbang atau bersamaan dengan lawan kita, nescaya kita diberi pertolongan oleh Allah. Kerana selebihnya ialah pertolongan Allah. Dengarlah firman Allah Ta'ala yang merupakan janji yang benar, tawaran yang paling berharga kepada pendukung perjuangan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab yang pedih pada hari kiamat kelak? Modalnya ialah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad perjalanan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Itulah yang terbaik kepada kamu sekiranya kamu mengetahui. Keuntungannya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Dia memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tempat tinggal yang baik di dalam syurga Adn. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang kamu sangat ingin, yaitulah pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat di dunia ini. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Melaksanakan kewajipan jihad itu ialah kesungguhan menegakkan Islam yang membawa rahmat Allah kepada seluruh manusia. Islam yang menegakkan adil untuk semua, walaupun terpaksa menghadapi kesulitan dan kepayahan. Terpaksa berkorban, mengembelengkan tenaga, harta benda dan jiwa raga. Dan Allah menyuruh kita memilih muwajahah silmiyah, memilih pendekatan damai. Hendaklah lebih dahulu daripada bertembung dengan keganasan dan menggunakan keganasan. Firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika sekiranya mereka cenderung kepada perdamaian, maka pilih perdamaian dan bertawakal kepada Allah. Sekiranya perdamaian itu mereka mahu mengambil peluang untuk menipu, Allah menjanjikan, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika sekiranya mereka menghendaki untuk menipu kamu, maka cukuplah Allah akan menolong kamu.
Allah Maha mengetahui bahawa lawan kita penuh dengan penipuan. Kalau tak tipu bukan lawan kita. Marilah kita menegaskan kembali usaha PAS untuk membangunkan negara berkebajikan yang akan memberi keadilan kepada semua manusia dan alam sejagat. Tiada bercanggah antara usaha membangunkan negara berkebajikan dengan dasar perjuangan PAS. Sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan PAS, perkara 51 menegaskan, memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah, iaitulah memenuhi ciri-ciri kumpulan Islam yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan. Menyeru kepada kebajikan. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Al-Quranul Karim mengambil pendekatan yang berbagai-bagai ungkapan. Di antaranya ialah negara yang adil. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukuman di kalangan manusia, hendaklah berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Al-Quran juga menyatakan pendekatan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang makmur mendapat keampunan Tuhan. Al-Quran juga menggunakan pendekatan beriman dan bertakwa. Negara beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan kepada mereka keberkatan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Pasal dia berdialog dengan mana-mana pihak kalangan kumpulan Islam. Kalangan kumpulan Islam. Saya ulangi. Berdialog dengan kalangan kumpulan Islam yang membuat tuduhan bahawa PAS telah lari dari perjuangan untuk menerangkan pendirian PAS yang sentiasa beristiqamah. Kumpulan Islam yang menjadikan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas sebagai rujukannya. Kumpulan yang mengaku Islam tak jadikan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas sebagai rujukan. Tunggu dulu. Terutama yang berkuasa. Yang sudah berkuasa 50 tahun lebih. Yang belum berkuasa, kita berdialog. Perlu kepada penjelasan. Yang sudah berkuasa 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Mengapa tidak dijelaskan dengan kuasa yang ada pada mereka? Membangun sebuah negara berkebajikan adalah iltizam PAS sejak penubuhannya untuk menyampaikan rahmat. Rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. Bukan sahaja kepada manusia, berbagai kaum dan bangsa, agama dan budaya, malah pada seluruh alam sejagat. PAS menyeru kepada semua pihak memahami takrif negara berkebajikan sebagaimana yang dikemukakan. Kerajaan beramanah
yang berpaksikan prinsip-prinsip adil dan ihsan, al-adl wal ihsan. Di dalam seluruh sistem pemerintahan, termasuklah pentadbiran, perundangan, kehakiman, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Seterusnya, membawa kepada pembinaan sebuah masyarakat yang berlomba-lomba melakukan kebajikan, fastabiqul khairat, dan saling bekerjasama, at-ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ke arah kejayaan al-falah. Pemerintah dan rakyat mendapat kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Yang dibandingkan oleh firman Allah Ta'ala dengan mereka yang mengejar dunia sahaja. Firman Allah Ta'ala, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Maka di kalangan manusia ada orang yang hanya berdoa, wahai Tuhan kami, kurnialah kepada kami bahagian di dunia ini dan tiada bahagian untuknya di hari akhirat. Dan di kalangan mereka ada orang yang berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat juga baik. Kenyataan yang dipahami oleh tiap-tiap ahli PAS dan pendukung PAS yang berbeza dengan kumpulan yang lain. Sebagaimana dipahami oleh Rubai bin Amir, seorang pemerintah pegawai rendah dalam tentera Islam, yang menyatakan kepada kuasa besar dunia Parsi, Allahu ta'atana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adilil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah mengajak sesiapa yang mahu. Tidak ada paksaan. Sesiapa yang mahu, pilih sendiri kepada ajaran Allah yang adil, daripada memperhambakan diri kepada makhluk, kepada hanya memperhambakan diri kepada Allah, daripada ajaran-ajaran yang lain kepada ajaran Islam yang adil, daripada wawasan dunia yang sempit kepada wawasan dunia sehingga hari akhirat. Wawasan kita berbeza dengan wawasan 20-20. Hanya wawasan 20-20. Wawasan kita daripada dunia sehingga akhirat. Model negara berkebajikan yang ingin dibangunkan oleh PAS sangat membimbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Kerana sejak 54 tahun yang lalu, mereka melakukan diskriminasi bukan sahaja terhadap kaum-kaum lain, juga terhadap sesama kaum Melayu dan Bumiputera. Model negara berkebajikan yang bersumbarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini diyakini akan memberi keadilan kepada semua manusia tanpa mengira kaum dan agama, termasuk kepada alam sekitar. Kita telah mencoba sedikit kerana banyaknya gangguan dengan kejayaan di peringkat negeri yang dicapai di negeri Kelantan, di Kedah, pernah di Terengganu dan Perak. Dan kita memberi sumbangan dalam kerajaan campuran di Selangor dan Pulau Pinang. Percubaan hanya sedikit, sehingga kita telah berjaya memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Sebenarnya PAS telah bersedia untuk mengganti UMNO sebagai parti utama masyarakat Melayu Islam di negara ini. UMNO sebagai parti yang menjadi teras perikatan dahulu dan Barisan Nasional hari ini
telah memerintah negara sejak selepas kemerdekaan, semakin terbukti gagal membawa keadilan dan perpaduan yang sebenar kepada seluruh rakyat Malaysia. Dasar perjuangan sempit UMNO yang berteraskan kebangsaan Melayu, seperti yang termaktub di dalam perkara 3 Perlembagaan UMNO, bukan sahaja tidak berupaya mengangkat martabat kaum Melayu, bahkan gagal membangunkan peradaban Islam di Malaysia, bahkan mencalarkan iman Islam yang murni dan mengancam perpaduan rakyat yang berteraskan adil kepada semua. Adalah tidak menjadi salah kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negara. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangkan keluarganya, sayangkan kaumnya. Tetapi yang menjadi salah, sayang ini dijadikan akidah. Akidah perjuangan. Sehingga merasakan nilai murni yang ada dalam ajaran Islam. Asabiyah inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Wa laysa minna man qatala ala asabiyah. Wa laysa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari kalangan kami orang yang menyeru ke arah asabiyah. Bukan dari kalangan kami orang yang berjuang di atas dasar asabiyah. Dan bukan dari kalangan kami orang yang mati di atas dasar asabiyah. Apabila kalangan sahabat bertanya, mal asabiyatu ya Rasulullah? Apakah dia asabiyah ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, antu'ina qawmaka ala zulmi. Asabiyah itu ialah kamu menolong kaum bangsamu walaupun zalim. Inilah asabiyah yang menjadi dasar konsep yang dibawa oleh UMNO yang mencalarkan Islam. Mula-mula asabiyah Melayu, kemudian asabiyah UMNO. Mula-mula Bumi Putra, akhir jadi UMNO Putra. Dengan semangat kebangsaan Melayu tersebut, UMNO telah membelakang Al-Quran dan Sunnah yang sepatutnya menjadi teras utama politik Islam. Hukum-hukum Islam dan nilai-nilai peradaban Islam dipinggirkan dalam pemerintahan negara. Apakah Islam tidak menjadi dasar politik? Dan apabila Islam tidak menjadi dasar politik dan pemerintahan, martabat Melayu juga tidak dapat dipertahankan. Pemimpin UMNO tidak boleh menjadi contoh Islam, model kepada rakyat dan berkaum lain. Contoh-contoh yang buruk, contoh rasuah, contoh menyalahgunakan kuasa, contoh mengumpulkan kroni dan untuk kepentingan mereka. UMNO juga bertanggungjawab menghakis kuasa raja-raja Melayu melalui pindaan perlembagaan tahun 1983 dan tahun 1993 yang menghakis peranan raja-raja Melayu sebagai kuasa seimbang, check and balance kepada legislatif dan eksekutif. Meminggirkan bahasa Melayu dan tulisan Jawi yang menyebabkan lemahnya pendidikan Islam. Kejayaan melumpuhkan tulisan Jawi sehingga nyawa ikan bukan di zaman penjajah, di zaman selepas kita mencapai kemerdekaan. UMNO juga bertindak dengan kuasa yang ada padanya menjadi teras kerajaan, merampah tanah-tanah orang-orang Melayu sehingga tanah rizak Melayu berkurangan daripada 3 juta hektar pada tahun 1957. Selepas merdeka menyusut hampir separuh kepada 1.7 juta hektar pada tahun 1995. Menggadai tanah Felda Plantation seluas 360,000 hektar yang juga termasuk tanah rizak Melayu untuk dipajakkan dalam proses penyelesaian FGVH sehingga membolehkan pemilikan oleh warga asing. UMNO juga merasakan sistem federalisme
dengan mendiskriminasikan kerajaan-kerajaan negeri Melayu seperti Kelantan dan Kedah. Antaranya dengan menafikan hak kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu terhadap reti petroleum serta cuai terhadap Sabah dan Sarawak. Seolah-olah tidak mengiktiraf keputusan pilihan Dewan Undangan Negeri dengan sepenuhnya. Apabila UMNO mengganggu urusan-urusan kerajaan negeri, mengganggu kuasa kerajaan negeri dengan menubuhkan Jabatan Persekutuan, menubuhkan JKK dan seumpamanya, melambatkan bayaran yang wajib berkait ini mengikut perlembagaan. Pemerintahan UMNO juga gagal memelihara jati diri masyarakat Melayu, sehingga berlaku keruntuhan akhlak yang semakin membimbangkan. Salah satu petunjuknya kadar kelahiran anak luar nikah meningkat setiap tahun. Pada tahun 2009, seramai 17,703 anak luar nikah telah didaftarkan. Itulah yang berlakunya. PAS benar-benar bersedia untuk memimpin perpaduan ummah berdasarkan anjuran Quran dan Sunnah, menyatukan umat Islam, menyatukan umat manusia berbagai kaum. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, PAS bersama Pakatan Rakyat. PAS bersama Pakatan Rakyat bersedia untuk menggantikan Barisan Nasional untuk memimpin Malaysia. Negara Malaysia ini diambang keruntuhan apabila tunjang-tunjang utama politik negara semakin runtuh, memerlukan Pakatan Rakyat mengambil alih. Lihatlah terhakinya semangat federalisme. Kuasa yang terlalu besar bagi kepada Perdana Menteri serta hakisan kuasa raja-raja. Tidak menghayati sistem pemisahan kuasa, sehingga institusi kehakiman tidak lagi berwibawa dan hilang keyakinan. Agensi-agensi penting untuk keadilan dan keamanan seperti SPRM, Jabatan Peguam Negara, PDRM dan lain-lain dipaksa tunduk pada kuasa eksekutif Perdana Menteri. Media masa yang dicengkam oleh kerajaan, media masa yang sepatutnya menjadi saksi yang adil, menjadikan rakyat hakim yang adil, membodohkan rakyat, membelenggu pikiran rakyat, menghakiskan kepahaman politik rakyat. Pilihan raya yang tidak lagi bersih, sehingga kemungkinan untuk berlaku penipuan adalah begitu besar. Ketika orang lain mengambil contoh daripada Islam dengan memelihara hak rakyat, BN yang berketuakan UMNO menipu dan merasuah rakyat untuk mengekalkan kuasa dengan apa sahaja. Al-Quran mengajar kita perjuangan Nabi-Nabi zaman dahulu menentang kerajaan-kerajaan yang berlagak Tuhan, yang berlagak maha suci daripada segala sifat kekurangan. Kita diajar dalam ilmu akidah yang maha suci hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerajaan yang dipimpin oleh manusia tidak maha suci, memerlukan check and balance. Inilah yang diajar oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajar dengan sabdanya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak harus taat kepada makhluk dalam perkara durhakakan Tuhan. Bahkan Nabi SAW di akhir hayatnya dipapah ke masjid menyampaikan ucapan berjamaah, wahai tuan-tuan yang hadir, sekiranya ada kalangan kamu yang aku jatuhkan marwahnya, ini marwahku sila balas. Yang aku zalimi hartanya, sila beritahu aku nak ganti. Yang aku zalimi sudah balas. Ini Nabi yang maksum, Nabi yang dipelihara daripada Rasul. Inilah konsep yang dibawa oleh khalifah-khalifah Islam yang muktabar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ditabalkan menjadi khalifah yang pertama, menyampaikan ucapan,
Ayuhan nas, inni wulitu alaikum, walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni, wa in asa'tu faqawwimuni. أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu. Padahal saya bukanlah orang yang terbaik kalangan kamu. Sekiranya saya dalam keadaan baik, memerintah dengan betul, dengan adil, tolonglah saya. Sekiranya saya menyeleweng terpesong, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Orang yang kuat adalah lemah di sisiku. Aku akan bertindak sekiranya dia menzalimi orang yang lemah. Dan orang yang lemah adalah kuat di sisiku sehingga aku belakan dia. Seterusnya menegaskan, ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Taatilah saya selagi saya mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya saya tidak mentaati Allah dan Rasul, jangan lagi taat kepada saya. Inilah konsep yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang muktabar, yang dibukukan oleh para ulama di dalam kitab-kitab politik, yang diciplak oleh ilmuwan-ilmuwan politik barat, yang membawa kepada demokrasi moden. Barat tidak mengalih perubahan dalam pemerintahan. Sekiranya berlaku kezaliman, malaikat revolusi berdarah yang mengorbankan raja dan menteri-menteri di England, di Prancis, di Rusia dan lain-lain. Mereka tidak mengenali demokrasi moden. Mereka setelah mereka menciplak kitab-kitab fiqh politik yang ditulis oleh ulama Islam, lalu diamalkan pilihan raya dengan menghakimkan rakyat. Rakyat menjadi hakim yang adil. Rakyat tak boleh diganggu dalam masa pilihan raya. Barangkali kita tidak lupa peristiwa yang berlaku di Amerika dalam tahun 70-an. Apabila media yang adil, media yang bebas, mendedahkan Presiden Nixon yang menang pilihan raya melakukan penipuan dalam peristiwa skandal Watergate yang terkenal. Mahkamah membuat keputusan Nixon meletakkan jawatan. Yang terakhir berlaku di Perancis. Presiden Sarkozy mengundurkan diri. Media melaporkan Sarkozy dapat wang dari Libya dan lain-lain. Kerana ada politik wang, ada rasuah. Imej Sarkozy jatuh. Kita diajar oleh UMNO, lagi banyak wang, lagi kuat sokong. Menjadikan kuasa pemerintahan adalah peluang, bukan menunaikan amanah yang bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggungjawab kita menyertai pilihan raya dan membetulkan pilihan raya. Bersama dengan bersih. Gabungan NGO dan parti-parti politik yang menyeru ke pilihan raya bersih. Keputusan pas adalah keputusan yang tepat. Keputusan yang adil. Kerana kita diajar oleh Quran, diajar oleh Nabi SAW. Supaya bersama dengan yang baik, yang adil. Kebijaksanaan adalah barang tercecer.
kepunyaan orang Islam yang mesti dipungut di mana saja dia jumpa. Seterusnya masa depan ekonomi negara juga semakin suram. Hutang negara semakin meningkat sehingga berada di paras 430 bilion. Melebihi 53% KDNK negara. Hutang isi rumah juga semakin meningkat sehingga mencecah angka 577 bilion. Iaitu 70% dari KDNK. Merupakan yang tertinggi di Asia. Kos sara hidup rakyat juga semakin tinggi. Jurang kekayaan yang semakin melebar antara golongan kaya dan miskin. 40% isi rumah berpendapatan 1,500 ke bawah. Manakala 60% isi rumah berpendapatan 3,000 ke bawah. Amalan rasuah dan salah guna kuasa semakin menjadi-jadi. Sehingga berlaku pembaziran dan ketirisan. Kedudukan Malaysia dalam ranking indeks persepsi rasuah semakin merosot kepada tangga ke-60 tahun 2011 berbanding sehingga tangga ke-56 tahun 2010. Dasar dan polisi yang kerajaan juga tidak dikaji sedalam-dalamnya. Sehingga berlaku flip-flop dalam membuat keputusan seperti keputusan kerajaan berkaitan skim kerajaan baru perkhidmatan awam. Dan yang terbaru isu pembelian saham emas oleh Air Asia. Berlaku kenaikan gaji yang tidak seimbang. Ada yang terlalu tinggi setinggi-tingginya. Ada yang rendah tidak boleh menampung sara hidup. Di sini Pakatan Rakyat menawarkan gaji minimal. Yang memalukan, emas merupakan ibu ditelan oleh Air Asia anak yang baru dilahirkan. Begitulah kehancuran boleh berlaku apabila amanah diberi kepada mereka yang bukan ahlinya. Amanah diberi kepada mereka yang bukan ahlinya. Yang dipilih dengan wang. Yang dipilih dengan ugutan. Yang dipilih dengan tipu. Bukan dipilih dengan tanggungjawab menunaikan amanah. Inilah yang diberi amaran oleh Nabi SAW. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahli menunaikan amanah, tunggulah saat berlakunya kiamat yang memusnahkan dunia ini. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, PAS menyertai wilayah umum ke-13 dengan tujuan untuk mencapai kemenangan. Bukan lagi nak jadi pembangkang. Kita mahu mencapai kemenangan jadi kerajaan. Sehubungan dengan itu, PAS dan Pakatan Rakyat mesti memperkukuhkan penguasaan kerusi kita di semenanjung Malaysia. Di samping melipat gandakan penguasaan di Sabah dan Sarawak. Pakatan Rakyat perlu memenangi sehingga sekurang-kurangnya 100 kerusi parlimen. Dari 165 kerusi parlimen di semenanjung Malaysia. Untuk mencapai jumlah tersebut, PAS perlu mengekalkan semua kerusi parlimen yang dimenangi pada Wilayah Umum ke-12 2008. PAS perlu menambah lebih banyak kursi di Terengganu, Perak dan Selangor berbanding Wilayah ke-12. Memenangi kursi parlimen di Perlis, Pulau Pinang, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan lain-lain. PAS mesti berusaha bersama Pakatan Rakyat untuk mempertahankan kemenangan di negeri-negeri yang sedia diperintah oleh Pakatan Rakyat. Iaitu Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan Selangor. PAS mesti berusaha bersama Pakatan Rakyat untuk memenangi semula negeri Perak dan Terengganu. Di samping berusaha menawan negeri Perlis dan negeri yang lain lagi. PAS mesti berusaha bersama Pakatan Rakyat untuk melemahkan penguasaan UMNO dan Barisan Nasional di kubu mereka. Johor, Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan. PAS juga mestilah bersedia menerima dan mengalu-alukan penyertaan golongan al-malak, golongan pemimpin masyarakat, golongan berpengaruh dalam masyarakat yang ingin menegakkan Islam
bersama PAS, di antaranya seperti golongan penjawat awam, kelompok budayawan, artis, dalam berbagai bidang, pemimpin masyarakat, dan pentadbiran kerajaan dan sebagainya. PAS mesti memberi tumpuan untuk menambah sokongan pengundi-pengundi Melayu, sehingga menambahkan secara purata 3 hingga 4% dengan langkah-langkah berikut. Meyakinkan masyarakat Melayu bahawa PAS benar-benar bersedia untuk memimpin negara. Dan akan memertabatkan masyarakat Melayu dengan mendaulatkan Islam. Menyedarkan masyarakat Melayu dengan isu-isu yang mereka mempunyai kepentingan langsung. Seperti isu Pelda. Pengambilan rampasan tanah. Majoriti masyarakat Melayu yang terpinggir. Dan salah urus wang zakat. Menjadikan masyarakat Melayu bandar dan golongan Melayu kelas pertengahan sebagai ejen perubahan penting kepada pengundi-pengundi Melayu luar bandar. Kesempatan bulan Ramadan dan Idul Fitr perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan tersebut. Mendekati golongan-golongan yang berpengaruh besar dari kalangan pengundi-pengundi Melayu seperti penjawat awam dan pertubuhan masyarakat sivil. PAS melalui Dewan Pemuda. PAS melalui Dewan Pemuda perlu memberi tumpuan yang besar kepada pengundi-pengundi muda yang sebahagian besar mereka berada di bandar-bandar, bahkan di luar bandar. Dalam lawatan saya ke seluruh negara, saya dapati tidak kurang dapat 30% adalah pengundi-pengundi muda, yang merupakan undi-undi penentu yang sangat penting dan pilihan umum yang akan datang. Maka peranan pemuda sangat besar bagi urusan ini. PAS melalui Dewan Muslimat perlu mengekang dan mengurangkan sokongan kaum wanita berlebihan dan juga mendekati dengan berakhlak penggerak-penggerak masyarakat kemas yang sebahagian besarnya dari kalangan kaum wanita. Wanita dalam menunaikan kewajipan amar ma'ruf adalah sama pahalanya di sisi Allah dan kelebihannya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan hendaklah bertolong menolong di antara satu sama lain, menunaikan kewajipan menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menjanjikan rahmat kepada muslimat dan muslimin yang berganding bahu betul menolong dalam menunaikan kewajipan yang besar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. PAS melalui Dewan Ulama perlu mendekati golongan agamawan dan NGO-NGO Islam untuk meyakinkan mereka bahawa Pakatan Rakyat bersedia memikul amanah ke arah pemerintahan yang adil dan ihsan. Ulama adalah pewaris Nabi-Nabi. Pewaris Nabi-Nabi yang mendukung perjuangan Nabi. Yang tidak memisahkan di antara politik dengan dakwah. Di antara agama dan negara. Pemisahan agama dan politik yang dilakukan oleh UMNO adalah kemungkaran yang besar yang wajib dicegah dengan bersungguh. PAS melalui Dewan Himpunan Penyokong PAS akan terus mendekati para pengundi bukan Islam untuk meyakinkan mereka dengan slogan PAS for all. Peranan kalangan bukan Islam yang telah menyertai kita kerana melihat sedikit kejayaan yang dicapai. Mereka buktikan dengan menang beberapa petik undi dalam pilihan raya yang lalu, menunjukkan kesungguhan mereka bersama dengan PAS. Kita mahu supaya mereka masuk lebih dalam ke dalam masyarakat bukan Islam yang merupakan anggota masyarakat majmuk
yang tidak boleh dipisahkan dalam negara Malaysia ini. Semua ahli-ahli PAS mesti mendekati para pegawai kerajaan, termasuk ahli-ahli pasukan keselamatan, seperti anggota tentera, polis dan rela. Di samping penyokong-penyokong UMNO dengan akhlak yang terpuji, supaya mereka beralih menyokong perjuangan Islam yang dipelopori oleh PAS. Sekiranya PAS dan Pakatan Rakyat diberi kepercayaan memimpin Malaysia, kesemua mereka akan dilayan sama adil sebab tuntutan Islam. Dan seperti yang dipelajari dari sirah Nabi SAW, tidak akan wujud gejala membalas dendam terhadap mana-mana pihak. Kita berpegang kepada pesanan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nadhrun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Surah Fussilat. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih indah katanya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, seraya berkata, sesungguhnya aku termasuk kalangan orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah, dan tidak sama di antara yang baik dengan yang jahat. Begitulah tidak sama di antara kumpulan Islam dan kumpulan yang bukan Islam. Talaklah dengan cara yang lebih baik. Termasuk orang yang pernah menzalimi kita. Talak dengan cara yang lebih baik. Termasuk mereka yang pernah menzalimi kita. Nescaya akan berlaku hubungan yang dahulunya bermusuh di antara satu sama lain. Musuh bertukar menjadi kawan yang rapat. Dan tidak boleh menerima hakikat ini malaikat orang-orang yang sabar, dan tidak boleh menerima hakikat ini malaikat orang yang diberi bahagian yang besar oleh Allah dengan sifat-sifat kesabaran yang unggul dan keimanan kesabaran yang kuat. Jika sekiranya syaitan membisikkan kepada kamu dengan bisikannya untuk kamu melampaui batas, berlindunglah dengan Allah dan bertipu daya syaitan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam kita menjalankan tugas ini, dalam semangat dan kesungguhan kita, berpandulah kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi karenah kamu, diri kamu, sesama kamu sendiri. Dan bersabarlah kamu di medan perjuangan menghadapi lawan kamu. Dan tunaikan tanggungjawab ribat. Tanggungjawab berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dan bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan. Allah menjanjikan kemenangan apabila kita dapat memenuhi ciri-ciri kemenangan yang layak memikul kemenangan, iaitu bertakwa kepada Allah dengan sifat-sifat yang baik. Bersabar dalam menghadapi ujian diri sendiri, sesama kita, dan bersabar menghadapi lawan-lawan kita, dan ribat menjalankan tugas di tempat masing-masing untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah. Di mana ribat menjalankan tugas untuk menegakkan agama Allah ini dinyatakan fadilatnya di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Menjalankan tugas dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan disebut dalam hadis yang lain, barang siapa yang mati dalam ribat, dalam menjalankan tugas menegakkan agama Allah, pahala menjalankan tugas itu berpanjangan sehingga hari kiamat, walaupun dia sudah meninggal dunia.
Berdasarkan ayat dan hadis di atas, seluruh ahli PAS perlu mempersiapkan diri dengan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi hari umum ke-13 yang merupakan pertemuan yang paling sengit. Para petugas PAS perlu mempertingkatkan akhlak kita dalam menghadapi pertemuan sengit ini, walaupun menghadapi provokasi yang melampau daripada pihak lawan. Usaha yang bersungguh-sungguh perlu dilakukan untuk memperkukuhkan jenterapati daripada peringkat pusat sehingga ke peringkat cawangan dengan mengelakkan khilaf yang tidak perlu dan mengutamakan semangat syura dalam membuat keputusan di setiap peringkat. Mempereratkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan terus bermunajat dan bertawakal kepadanya bagi memenuhi ciri-ciri golongan yang mendapat pertolongan Allah. Jangan putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita start. Balik ke tempat masing-masing. Teruskan munajat itu secara masing-masing dan berjamaah. Akhirnya terima kasih kepada PAS Negeri Kedah selaku tuan rumah. Seluruh jentera PAS Negeri Kedah yang telah memberi pengorbanan dan semangat yang besar bagi menjayakan himpunan kita pada pagi ini. Saya menyeru semua ahli-ahli PAS menjadikan gerak kerja dan perayaan umum ke-13 sebagai sebahagian dari jihad dan ibadah dengan membetulkan niat kita melaksanakan tugas dengan istiqamah, iltizam semata-mata mencapai kerajaan Allah. Percayalah, hanya pilihan Allah boleh melaksanakan tugas ini. Hanya yang Allah pilih boleh melaksanakan tugas ini. Mereka yang Allah tidak pilih tidak menyertai kita. Kalau dia menyertai kita pun dia lari tercecer. Tak boleh lama dengan kita. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah. Hanya mereka yang beriman dan istiqamah dan meneruskan perjuangan ini. Marilah kita menambahkan keyakinan, menambahkan suci keikhlasan kita dan bergantung kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurnialah kepada kami kurniaan dari sisimu. Sesungguhnya engkau Tuhan yang melempah ruah rahmat dan kurnianya. Sekian aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar.